Mereka ini telah mengambil mengambil apa? Pendeta-pendeta mereka. Mereka ni telah ambil padri-padri mereka. Untuk apa? Untuk menjadi tuhan-tuhan selain daripada Allah. Allah Ta'ala sebut tu dalam Quran tu, ittakhazu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Mereka ni ambil padri mereka jadi tuhan. Mereka ni ambil pendeta mereka jadi tuhan. Macam mana pula pendeta mereka jadi tuhan? Macam mana pula padri mereka jadi tuhan? Ini pernah berlaku lah dalam satu kisah di mana seorang sahabat bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i, nama sahabat tu. Dia ni asalnya adalah orang Kristian. Dia Kristian, kemudian dia ni telah datang untuk masuk Islam lah, dan dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia ni Kristian, dia datang kepada Nabi. Pada masa dia datang tu, dia pakai cross pada leher dia. Cross tu daripada perak. Jadi bila dia datang ni, Nabi SAW tengok dia pakai cross. Nabi berkata kepada dia, bacakan ayat ni. Nabi baca ayat. Dia orang Arab, dia faham. Bila Nabi baca ittakhazu ahbarahum wa ruhbanan arbaban min dunillah, orang-orang Kristian ni telah ambil pendeta, telah ambil padri mereka sebagai Tuhan. Adi bin Hatim At-Ta'i ni berkata kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata. Dia masuk Islam ni, time masuk Islam tu dia kata, ya Rasulullah, kami orang Kristian dulu yang tak pernah mengambil padri kami sebagai Tuhan. Kami tak pernah mengambil pendeta-pendeta. Dia pendeta dia lain sikit, padri dia lain sikit. Ahbar wa rahban gitu dipanggil. Ahbar tu maknanya padri. Kalau rahban tu maknanya pendeta. Pendeta ni orang yang duduk dalam gua-gua, orang duduk jauh-jauh bertapa-tapa tu. Tu dipanggil rahban, dipanggil dalam bahasa Arab. Jadi Adi ni berkata kepada Nabi SAW. Dia kata, kami tak pernah buat macam tu. Kami tak pernah ambil padri kami ini sebagai Tuhan. Jadi apa jawab Nabi SAW? Nabi tanya dia, Nabi berdialog dengan dia. Nabi tanya dia, Nabi kata, betul tak, kata, padri-padri kamu ni mengatakan sesuatu perkara yang lain daripada Quran, tapi kamu ikut juga. Dia kata betul, ada, dia kata. Kemudian Nabi tanya lagi dia, betul tak ada perkara-perkara yang halal dalam kitab kamu ni yang Allah Subhanahu Wa Taala kata benda ni adalah boleh, tiba-tiba padri kamu kata tak boleh, kamu ikut dia, betul tak? Dia kata betul. Nabi SAW kata, itulah maknanya kamu dah mengambil padri kamu ni sebagai Tuhan. Jadi maknanya sini ulama-ulama telah ambil daripada hadis ni, daripada cerita ni, ulama mengatakan bahawa kita ni apabila kita mengikut orang satu benda yang halal jadi haram kerana ikut dengar cakap dia, ataupun satu benda yang haram jadi halal kerana kita ikut dengar cakap dia, tak kiralah siapa dia, kalau lain daripada Quran, lain daripada hadis, maka ertinya kita telah seolah-olahnya menjadikan dia ni sebagai Tuhan. Jadi itulah benda yang berlaku kepada orang-orang Arab, musyrikin. Orang musyrikin ni dia macam itulah perangai dia kan. Dan begitulah juga orang Yahudi, begitu juga orang Kristian. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menafikan, mengatakan bahawa orang Kristian, orang Yahudi, orang musyrik ni semua tak boleh pakai. Walaupun mereka dakwa, walaupun mereka katakan, klaim bahawa mereka ni sebenarnya ikut Allah Subhanahu Wa Taala, ikut ajaran Nabi Ibrahim, sebenarnya tidak, mereka ni bohong saja. Jadi insya-Allah boleh bacalah ayat tu. Seterusnya insya-Allah ayat yang yang ke-8 ni saya kasi ni daripada surah Al-Baqarah ni. Dia banyak cerita pasal Nabi Ibrahim ni. Ayat 258. 258 Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal perdebatan. Perdebatan di antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud. Allah Taala tak sebut Namrud dalam Quran. Allah Taala sebut raja yang zalim. Jadi raja yang zalim dalam ulama-ulama tafsir kata itu adalah maksudnya ialah Namrud. Jadi Namrud ini apa dia kata? Dia kata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata kamu kata, dia lawan Nabi Ibrahim ni. Dia kata kamu kata Tuhan kamu ni boleh menghidup dan mematikan. Dia kata aku pun boleh menghidup dan mematikan. Nabi Ibrahim kata macam mana kamu kata boleh menghidup dan mematikan? Kemudian dia ambil dua orang, letakkan depan dia, satu orang tu dia bunuh. Raja ni bunuh, Raja Namrud ni bunuh. Satu orang lagi dia tak bunuh, dia biar situ. Kemudian dia beritahu kepada Nabi Ibrahim, kau tengok, dia kata, tengok.
Sekarang ni satu orang ni aku dah matikan dia. Satu orang aku biarkan dia hidup, kan? Aku boleh menghidupkan aku mati. Dia nak apa kata jawab Nabi Ibrahim sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Okey? Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada dia. Nabi Ibrahim kata kepada dia. Dia kata apa? Dia kata, okey, dia kata. Sekarang ni Allah Taala telah menaikkan matahari pada setiap pagi di sebelah timur. Sekarang ni kalau kamu kata kamu ni berkuasa sangat, kamu naikkan matahari pada waktu pagi di sebelah barat. Jadi tenganga panggil kan. Mana? Macam tu kan. Barulah tak boleh nak jawab dia. Jadi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata fabuhital ladzi kafar. Allah Taala kata fabuhital ladzi kafar ni maknanya yang orang-orang yang kafir itu pun ternganga lah, tak boleh nak jawab apa-apa lagi. Tak terkata maknanya kan. Baru kena satu poin saja dah kalah dah. Kata pandai sangat. Rupa-rupanya tadi itu adalah cerita kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bahawa apa? Bahawa kita ni insya-Allah kan, kita ni disuruh kita ni berfikir. Kan kadang-kadang orang kafir ni kan pandai-pandai lah dia kata macam-macam lah dia kata sekarang ni kan. Dia kata macam ni, kata macam ni kan. Tapi sebenarnya adalah benda-benda yang bohong. Jadi disuruh kita berfikir, kita jawab balik. Di sinilah ada maknanya kan. Kita tengok adalah ulama-ulama kita yang hebat-hebat lah kan, yang boleh menjawab orang kafir ni. Kita kadang-kadang kita tak pandai juga tapi kita boleh dengar, kita tengok ada sebagai contohnya ada video-video kan Ahmad Didat ke daripada South Africa tu, seperti apa ni Dr. Zakir Naik ke daripada apa ni daripada India tu, yang mana dia pandai menjawab dia pandai menjawab, dia hafal pula tu Bible tu kan. Jadi orang Kristian jawab cakap macam ni, orang ni cakap, orang kafir cakap macam ni, dia boleh jawab kan. Kita kadang-kadang tak pandai juga, jadi saya pun tengok juga kan. Dari segi logik kan, kita yakin kepada Islam kita ni, tapi kadang-kadang bila kita ni disogok dengan benda-benda yang tu kan, kadang dia nak cucuk-cucuk kita, kadang-kadang kita pun jadi pening kepala. Apatah lagi orang biasa orang yang memang tak berapa ni jadi pening juga dia. Jadi sebab itulah macam baguslah kita dengar tu. Jadi macam ni lah Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita. Kadang-kadang orang kafir ni kena bagi logik juga. Sebab apa? Sebab dia berhujah dengan logik. Ramai orang kadang-kadang termakan dengan logik dia tu. Jadi kita pun kena berhujah dengan mereka ni secara logik juga. Jadi Nabi Ibrahim tu ialah diajar dengan Allah Taala ceritakan menaikkan matahari itu. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah juga ayat 260. Saya sebut cerita laju-laju lah insya-Allah kan. Iaitu 260. Sebab kalau baca semua ayat tu memang tak sempat lah. Kita ambil poin-poin dia lah, apa yang Allah Taala sebutkan. Iaitu dalam ayat 260 surah Al-Baqarah 260 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim ini meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menunjukkan bagaimana kaifatuhyil mauta. Dia kata kaifatuhyil mauta, bagaimana kamu menghidupkan satu benda yang mati. Itu sebut dalam surah ayat 260 surah Al-Baqarah. Jadi bila Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia pertanyaan dia kaifatuhyil mauta, ya Allah bagaimana kau hidupkan yang mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, adakah kamu tidak beriman? Allah Taala tanya kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila kita baca perkara-perkara ni kita ingatlah kan bahawa kadang-kadang kita ni ada benda-benda yang kita nak tanyakan. Jadi Nabi Ibrahim ni dia jawab apa? Dia kata bukan, aku bukan tidak beriman, tapi aku ni liyatma'inna qalbi. Dia kata adalah tujuan aku tanya soalan ni adalah untuk menambahkan lagi keyakinan kepada aku. Jadi dalam akidah ni, kita ni dipanggil akidah, mestilah keyakinan tu 100%. Kadang-kadang dia bertambah kadang-kadang dia bertambah kata. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dia kata al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Yazid maknanya bertambah, yanqus maknanya berkurang. Kata mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, berkurang tu ertinya apa? Berkurang tu bukan maknanya itu kurang daripada 100%, bukan dia jadi 99 ke 95 ke, bukan. Tapi maksudnya ialah dia tu tahap dia minimalnya adalah 100, tapi dia mungkin bertambah jadi 120, bukan 130 gitu. Bila berkurang mungkin dia berkurang jadi sampai kepada 110, 101 gitu kan. Tapi kalau berkurang lebih daripada 100 dia tak boleh dah. Itu dah jadi apa ni, batal akidah itu maksudnya yazidu wa yanqus. Jadi Nabi Ibrahim AS ni bukannya dia tak percaya, cuma dia nak tambahkan keyakinan lagi. Jadi Allah Subhanahu Taala pun suruh dia apa selepas benda tu, iaitu Allah Taala telah menyuruh dia mengambil 4 ekor burung. Dia ambil 4 ekor burung, kemudian diletakkan, dia hancur-hancurkan burung tu, disembelih burung tu, kemudian
dicampur-campurkan daging tu, kemudian diletakkan sejumpuk sana, sejumpuk sana, sejumpuk sana, sejumpuk, 4 bungkit. Empat tempat yang berlainan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya panggil burung tu. Mari semula burung. Jadi daging-daging dia tu berkumpul semula. Lalu dia menjadi hidup semula dan datang kepada terbang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Taala katakan kepada Nabi Ibrahim, macam itulah aku hidupkan al-mauta. Maknanya sini, apa soalan ni, apa nak berkaitan dengan apa? Iaitu kita ni mati. Mati. Jadi bila mati, mungkin kita fikir macam mana lah, jadi tulang, dah jadi belulang, dah jadi mayat, dah jadi repuk, dah jadi apa semua ni, jadi bumi, jadi tanah semua, tiba-tiba boleh kumpul balik jadi manusia. Bukan payah sangat pun. Allah Taala, dulu kita ni tak ada kan. Allah Taala boleh hidupkan kita kan. Daripada zero, daripada apa dulu? Daripada air manis titik yang hina. Tapi Allah Taala boleh jadikan kita ni sebagai manusia dengan bertukar. Itu kilang apa tu kan? Tak perlu kilang apa. Bukan kilang buatan Jepun, bukan kilang buatan Korea, bukan Rusia, bukan apa kan. Kilang dia ialah semua orang ada kilang, iaitu perempuan nama dia. Dia duduk dalam rahim tu, tiba-tiba jadi manusia. Jadi manusia tu pandai pula tu, berfikir pula tu, boleh buat komputer pula tu. Pandai dia tu kan. Boleh belajar ni kan. Jadi itu adalah merupakan Allah Taala nak beritahu bahawa sebenarnya Allah Taala ada berkuasa kan. Jadi kalau manusia tak nak berfikir juga benda-benda yang ada di keliling je, maka dia tidak memenuhi lah kan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala kata apa? Afala tatafakkarun afala taqilun. Kamu tak berfikir ke? Kamu tak nak berfikir ke? Kamu tak boleh berfikir ke benda-benda tu semua? Jadi Allah Taala suruh afala tu maknanya lah Allah Taala tu suruh kita ni berfikir. Jadi itu habis dalam surah Al-Baqarah lebih kurang apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Jadi saya rasa setakat itulah saja. Allahumma ballighna Ramadan. Insya-Allah kan, moga-moga kita sampai kepada Ramadan insya-Allah 2-3 hari lagi. Moga-moga kita dapat manfaatkanlah waktu Ramadan kita ni dengan sebaik-baiknya insya-Allah, dengan menambahkan bacaan Quran kita, dengan sedekah kita, dengan amalan-amalan, dengan sembahyang, dengan puasa dan lepas semua insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita tangguhkan majlis kita dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.